apa khabar semua? Anda biasa dengar pasal 4-stroke dengan 2-stroke engine kan? Sekarang ni ada pula company yang claim engine dia 1-stroke engine. Macam mana tu? Macam tak logik ada 1 stroke saja. Jadi inilah engine yang diorang panggil sebagai in-engine, dan walaupun manufacturer dia beria-ia cakap engine ni lah engine paling bagus di dunia, saya rasa ada something yang tak kena dengan engine ni. Okey, jom kita tengok. Biasanya lah kan, dalam setahun atau 2 tahun sekali, adalah konsep-konsep enjin baru yang muncul. Dan diorang ni claim macam-macam. Ada yang claim enjin dia lah enjin paling bagus di dunia. Enjin dia lah enjin yang paling ringan tapi power gila. Tapi last kali tak masuk production pun sebab cakap kosong saja. Jadi bila ada satu company dari Spanyol ni yang claim enjin dia 1 stroke. Lepas tu yang peliknya, enjin dia ni tak ada crankshaft, tak ada valve, tak ada camshaft, even tak ada cylinder head, dan katanya 55% lebih kecil dan 70% lebih ringan dari semua enjin 4-stroke yang ada di pasaran sekarang. Kan keganas claim dia tu. Jadi enjin ni sebenarnya rupa dia macam ni. Dia bentuk bulat dan piston dekat dalam tu dia bertentangan dengan piston yang satu lagi. Ada 4 set piston ni, maknanya total ada 8 piston. Cuma piston ni pula, instead of dia connect ke connecting rod, lepas tu connect ke crankshaft untuk generate power, piston ni sebenarnya dia menekan satu plate yang bentuk dia berombak-ombak. Kalau dalam kompresor, plate macam ni dipanggil swash plate. Jadi diorang adjust timing combustion tu dengan timing swash plate ni. Jadinya setiap kali power stroke tu, piston ni akan menekan bahagian atas ombak ni supaya plate ni sentiasa berpusing. Dan power output engine ni kita ambil dari pusingan plate ni lah. Intake dengan exhaust untuk udara pula akan expose bila piston tu menjauh antara satu sama lain. Obviously exhaust akan expose dulu. Bila piston tu lalu, lepas laluan exhaust, jadi gas yang dah terbakar dekat dalam silinder tu akan keluar dulu. Dan lepas tu barulah intake akan expose untuk udara baru masuk ke dalam silinder. Bila udara ni dah masuk pula, opus piston ni tadi akan kompres udara tu, dan bila sampai masa dia, minyak akan masuk dan spark plug akan fire. Maka jadilah power stroke. Anda perasan tak? Semua stroke masih ada lagi. Intake, compression, power, exhaust. Cuma intake dengan exhaust tu berlaku serentak dan compression dengan power tu berlaku serentak. Maknanya enjin ni obviously adalah enjin 2-stroke. Jadi pendek kata, diorang claim 1 stroke tu hanyalah marketing gimmick saja. Memang diorang sendiri mengaku yang diorang guna nama ni untuk elakkan orang fikir enjin ni enjin 2-stroke yang biasa. Dan lagi satu, nama single stroke tu memang catchy. Diorang sendiri yang cakap macam ni. Lepas tu dia defend pula. Dia kata enjin dia ada 2 combustion event per revolution. Maknanya 4 kali lebih banyak dari enjin 4-stroke dan 2 kali lagi banyak combustion dari enjin 2-stroke. Dan kalau anda fikirkan, memang betul. Cuma dia compare dengan single cylinder punya enjin. Kalau lagi banyak silinder, lagi banyaklah combustion event per revolution. Memang tak agak-agak dia punya claim. Jadi sebab tu, bila manufacturer claim lebih-lebih ni, kita kena tengok dulu betul ke tidak. Jangan terus percaya saja. Lagi-lagi anda lah pendengar Hasbullah Syarah. Mesti kena lebih bijak menilai sebab orang akan rujuk anda untuk explain pasal enjin ni nanti. Kemudian, konsep piston yang bertentangan tu pula bukanlah konsep yang baru. Orang dah buat opus piston ni dah lama dah. Jadi tak ada apa yang baru dekat sini. Cuma yang lain sikit adalah cara piston tu deliver power keluar dari enjin tu. Instead of guna crankshaft, dia guna swash plate. Masalah dengan kaedah ni adalah kalau kita guna crankshaft biasa, connecting rod tu akan tolak crankshaft tu dan dapat generate banyak torque dekat situ. Kalau connecting rod tu lagi panjang, lagi besar crankshaft yang boleh digunakan dan lagi besar torque yang enjin tu boleh generate. Untuk case in engine ni pula, dia gunakan swash plate, memang susah nak generate torque. Mungkinlah dia boleh generate banyak sikit sebab ada 2 side swash plate ni. Jadi individual plate ni both generate torque. Cuma bila torque rendah, kenalah bergantung pada RPM untuk dapat power. Jadi enjin ni kena high revving engine. Bila enjin high revving, datang isu ketahanan material.
Sebab enjin ni diorang claim kecil je dalam 35 kilo tapi boleh produce sampai 120 horsepower. Myvi Advance tu pun baru 102 horsepower tau. Maknanya enjin 35 kilo ni boleh jadikan Myvi anda lagi power dari enjin asal. Memang bunyi macam tak logik. Dan memang betul, diorang dah uji enjin ni guna Mazda Miata. Cuma bila tengok balik betul-betul, rupanya ada supercharger diorang tambah dekat enjin tu. Memang kantoi habis lah. Maknanya enjin ni kalau setakat guna power dia saja, memang tak dapat nak bagi power dekat Miata tu. Padahal Miata tu pun kecil je. Memang enjin 2-stroke ni ada masalah nak bernafas sebab intake dengan exhaust dia tu berlaku serentak. Jadi mungkin sebab tu diorang kena letak supercharger ni untuk bantu enjin ni bernafas. Okey, jadi memang kalau ikutkan nampak macam negatif sangat, nampak macam banyak kelemahan. Tapi bukanlah bermakna enjin ni tak berguna langsung. Cuma masalah sekarang ni bagi saya adalah overclaim. Perkataan 1-stroke tu yang mencari pasal masalahnya. Padahal enjin ni enjin 2-stroke. Jadi dengan saiz enjin ni yang compact, memang ada kegunaan dia sendiri. Mungkin enjin macam ni lebih sesuai dijadikan range extender untuk kereta elektrik. Dia macam hybrid lah. Enjin tu hidup untuk bagi power dekat bateri je dan bateri tu yang akan drive kereta. Kemudian enjin kecil dan ringan macam ni mungkin sesuai juga untuk power small aircraft. Sebab dia tak perlukan banyak sangat low end torque. Dan banyak lagi lah kegunaan lain. Tapi unfortunately enjin ni bukanlah enjin yang boleh powerkan sebuah kereta. Sebab enjin kereta ni sebenarnya demand dia sangat ganas. Load tu sentiasa berubah-ubah. Itu yang enjin 2-stroke ni tak pernah digunakan dalam production car. Dulu macam ada jugalah revolution untuk menghidupkan balik 2-stroke ni. Tapi memang secara fizikalnya, benda ni tak boleh buat sebab intake dengan exhaust tu akan terbuka serentak. Memang banyak berlaku losses dekat situ. Dan sebelum tu, banyak sangat kita sebut pasal enjin ni. Anda sendiri tahu tak macam mana enjin kereta anda berfungsi? Kalau anda ni pemilik kereta tapi tak berapa mahir dengan cara enjin tu berfungsi, ini sebenarnya boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung. Jadi mengikut website InEngine ni, enjin ni masih lagi dalam kategori TRL 8. TRL ni maknanya teknologi readiness level dia masih dekat level 8. Kiranya dia macam dah nak siap tapi belum buat real world testing untuk tunjuk pada investor dan sebagainya. TRL ni start dari 1 lah dalam lab sampai 9. 9 tu maknanya user dah boleh pakai. Jadi enjin ni dah TRL 8. Kiranya macam dah tak jauh lah sebenarnya enjin ni dari production. Tapi to be honest, saya sendiri sangat skeptical sama ada enjin ni akan berjaya atau tidak atas sebab-sebab yang kita ceritakan tadi. Cuma siapa tahu asyik kita cakap orang Jepun dengan orang Jerman je pandai buat enjin, mungkin rupa-rupanya orang Sepanyol lagi hebat. Untuk kita sekarang ni, yang penting kita kena tahu macam mana enjin dekat kereta kita tu function dulu. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero saya letakkan di bawah dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.